Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan ulang kaji bab 3, iaitu matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Jadi kita guna buku kerja muka surat 45 dan 46. Jadi cikgu harap semua bersedia ya. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 1. Apakah jenis simpanan yang memberi kemudahan overdraft? Okay, yang ni kalau bab 3 ni kamu kena banyak membaca jugalah, ada yang beberapa sentence yang kamu kena hafal lah. Jadi kalau kita tengok buku teks muka surat 52, dia kata kemudahan overdraft. Kalau dari buku teks ni kita akan tengok dia di akaun semasa. Okey, akaun semasa. Okey, yang bawah sekali ni. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft, iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan charge faedah. Jadi jawapan dia adalah jawapan C lah, akaun simpanan semasa. Okey, soalan yang kedua. Encik Tan merupakan pemilik sebuah kilang. Dia membuat pembayaran kepada pembekalnya dengan menggunakan cek. Apakah jenis simpanan yang paling sesuai untuk Encik Tan? Jadi kata kunci dalam soalan ni adalah menggunakan cek. Okey, menggunakan cek. Kita tengok Okey, yang menggunakan cek ialah okey, akaun semasa juga. Yang ni, yang kedua ni, poin yang kedua. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Jadi akaun semasa jawapan dia. Akaun semasa. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, nombor 3. Antara berikut yang manakah merupakan pulangan bagi amanah saham? Okey, kita tengok nota dalam kutip dulu. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu boleh bezakan lah. Pelaburan ni ada 3 jenis, iaitu amanah saham, hartanah dengan saham. Jadi boleh bacalah. Kalau kita tengok, kalau hartanah ni memang dah biasa kan. Dia berkenaan dengan tanah, rumah kedai, rumah. Kalau saham dengan amanah saham ni, boleh bacalah apa beza dia. Jadi soalan dia tadi, amanah saham. Jadi boleh tengoklah. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh profesional yang bertauliah. Mereka mempunyai pengetahuan. Okey, jadi nombor 3 ni kalau tengok kepada jawapan yang ketiga ni memang salah lah. Sewa ni pada hartanah kan. Jadi share bonus ada, amanah saham, dividen pun ada, keuntungan modal pun ada. Jadi jawapan dia adalah C lah. 1, 2 dan 4. Okey, nombor 4. Antara berikut yang manakah merupakan kelemahan penggunaan kad kredit? Okey, untuk soalan ni, kelemahan penggunaan kad kredit boleh juga rujuk kepada buku teks muka surat 75. Ni, kekurangan kad kredit ialah dibebankan dengan cas-cas seperti yuran tahunan, cas kewangan, cas faedah pendahuluan wang tunai dan cas bayaran lewat. Yang kedua, berbelanja lebih daripada sepatutnya. Itu antara kekurangan lah. Satu lagi, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Okey. Jadi kalau daripada jawapan yang ni, pilihlah yang mana sesuai. Mudah untuk pembelian atas talian. Okey, kita tengok lagi yang lain. Kekurangan. Kalau mudah untuk pembelian atas talian tu, itu kelebihan kan. Dia nak kelemahan. Jadi yang ni salah lah. Boleh dikenakan faedah dan charge. Okey, yang ni betul. Memberi tempoh bayar balik tanpa faedah. Tanpa faedah salah lah sebab dia dikenakan charge kan. Kalau bayar lewat ke, dia dikenakan faedah. Mudah berbelanja melebihi kemampuan. Di antara kekurangan dia lah, bila kita ada kad kredit, kita berbelanja lebih daripada kemampuan kita sebab kita boleh guna kad kredit. Okay, jadi jawapan dia 2 dan 4. D. Okay, soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 ni, keupayaan menukar satu simpanan, pelaburan atau aset menjadi wang tunai ialah
Okey, ini boleh rujuk muka surat, buku teks muka surat 65. Ni, apa maksud risiko? Risiko tu bermaksud kemungkinan suatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Harap fahamlah maksud risiko ni. Tahap pulangan. Okey, pulangan bermaksud keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Aspek kecairan ni berkaitan dengan seberapa segera boleh tunaikan daripada suatu pelaburan atau simpanan tersebut. Daripada simpanan kita tu, berapa segera. Okey, jadi soal jawapan dia mana? Menukar suatu simpanan, pelaburan atau aset menjadi wang tunai, ini adalah kecairan lah. Risiko tu lain maksud dia kan. Faedah ni memang kita tahu dah. Simpan duit tu dapat faedah. Pulangan. Pulangan tu keuntungan dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Okey, nombor 6. Encik Fahmi bercadang untuk menyimpan RM20,000 dengan kadar faedah 5% setahun di satu daripada bank berikut. Okey, dia cakap lah bank P ni faedah di compound 4 bulan sekali. Bank Q di compound setiap bulan. Okey, kita highlight sini, ini 4 bulan sekali. Yang ni setiap bulan. Okey, kalau bank R ni dia compound setiap suku tahun. Suku. Jadi 12 bahagi 4 kita dapat 3 kan. Jadi 3 bulan sekali. Ini 3 bulan sekali. Kalau bank S ni di compound setiap setengah tahun. Maksudnya setengah tahun, 6 bulan sekali lah. Okey, jadi bank manakah yang patut Encik Fahmi pilih untuk mendapat faedah paling tinggi pada akhir tahun? Okey, kalau nak faedah paling tinggi, kita kena cari yang paling banyak di compound. Jadi yang paling banyak di compound yang mana? Mestilah yang setiap bulan kan. Setiap bulan ni bermaksud 12 kali lah. Yang ni 4 bulan sekali. 4 bulan sekali bermaksud 3 kali. 3 kali dia compound. Kalau setiap bulan ni 12 kali. Kalau faedah di compound setiap suku tahun ni 3 bulan sekali bermaksud 4 kali. Yang ni 6 bulan setiap setengah tahun, 6 bulan sekali maksudnya 2 kali. Jadi 12 kali lah paling banyak. 12 kali paling banyak bermaksud bank Q lah. Paling untung dia banyak kali dia compound. Ya, lagi banyak faedah bila dia di compound banyak kali. Okay, nombor 7. Antara berikut yang manakah mempunyai tahap risiko yang tinggi, tahap risiko tinggi, tahap pulangan tinggi dan tahap kecairan yang sederhana. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 66. Yang mana tadi dia kata tahap risiko tinggi, tahap pulangan dia tinggi, tahap kecairan sederhana. Saham syarikat. Ni kena ingat jugalah. Dia punya ciri-ciri ni. Saham syarikat. Okey, jadi A lah jawapan dia. Saham. Okey, Encik W membayar ansuran bulanan sebanyak RM1,145 untuk pinjaman keretanya. Okey, jadi setiap bulan dia bayar RM1,145. Bank mengenakan kadar faedah 2.9%. Untuk tempoh selama 5 tahun. Hitung jumlah pinjaman keretanya. Okey. Jadi kalau nak kira cara nak kira faedah yang dikenakan kalau kita beli kereta, caranya macam ni. 2.9% per 100 darab dengan jumlah pinjaman kita. Kita tak tahu kan jumlah pinjaman tu. Jumlah pinjaman tu kita wakilkan dengan X. Darab dengan 5. 5 tu sebab 5 tahun. Jadi kita akan dapat faedah pinjaman lah. Faedah pinjaman. Lepas tu, cara nak kira bayar ansuran bulanan ni,
kita kena tambah nilai ni, katakanlah Y. Y ni adalah faedah kan, faedah yang dikenakan bila nak beli kereta. Tambah dengan jumlah pinjaman kita bayar tadi X. Itu jumlah dia, lepas tu kita bahagi dengan berapa bulan. Kalau 5 tahun berapa bulan. Kira lah 12 kali 5 sama dengan 60 bulan. Jadi 60 bulan bila bahagi kita akan dapat 1145. Jadi sekarang kita nak cari jumlah pinjaman tu lah. Okey, jadi kita kira dululah faedah. Faedah dia 2.9 per 100 darab dengan jumlah pinjaman dia tak tahu. Kita wakilkan dengan X darab dengan 5 tahun. Okey. Lepas tu kita kena tambah dengan jumlah pinjaman dia. Jumlah pinjaman dia kita tak tahu. Okay? X kan? Okey, yang bahagian ni adalah ini faedah yang diberikan, yang dikenakan, dan X ni adalah jumlah pinjaman dia. Okey, sama dengan berapa jumlah dia? Kalau nak tahu jumlah pinjaman tambah dengan faedah yang dikenakan, kita tengok kat sini lah. Dia bayar sebulan 1145. Jadi dia kena bayar 60 bulan kan? 60 bulan. Jadi 1145 darablah dengan 60 bulan. 60 bulan tu sebab 5 tahun. 5 darab 12. Kita dapat 60. Jadi kiralah 1145 darab 60. 1145 darab dengan 60. Kita akan dapat 68,700. 68,700. Okey, ni jumlah dia. Jumlah pinjaman tambah dengan faedah. Okey, jadi daripada persamaan ni kita dapatlah cari X ke? 2.9 per 100 darab dengan 5. Kiralah 2.9 bahagi 100 darab dengan 5. Kita dapat 0.145. 0.145X. Ni X tambah dengan X sama dengan 68,700. Sekarang soalan ni dia nak X lah, jumlah pinjaman dia. Okey, ni ada X, ni ada X, kita boleh faktorkan, keluarkan X. Jadi dalam ni 0.145 tambah dengan 1 lah. X darab 1, 1X kan. Sama dengan 68,700. Jadi X sama dengan 68,700 bahagi dengan ni 0.145 tambah 1 kita dapat 1.145. Jadi tekan kalkulator lah. 68,700 bahagi dengan 1.145 sama dengan 60,000. 60,000. Jadi jawapan dia B lah. Okey, nombor 9, Encik Hilmi melabur dalam syarikat bakti sebanyak 6,000 unit saham yang bernilai RM1.50 seunit. Syarikat itu kemudian mengisytiharkan dividen sebanyak 4%. Selepas menerima dividen itu, Encik Hilmi menjual semula semua saham yang dimiliki dengan harga RM1.80. Harga hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Hilmi. Okey, jadi soalan ni dia nak nilai pulangan pelaburan ataupun kita panggil ROI. ROI itu dalam bahasa Inggeris lah, Return of Investment. Jadi ROI ni dia ada rumus. ROI itu bermaksud nilai pulangan pelaburan ni sama dengan jumlah pulangan per dengan, awak boleh rujuk muka surat 60, buku teks muka surat 60, bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100%.
Okey, jadi kita kena kira pertama sekali kita kena kira nilai pelaburan awal lah. Ataupun modal awal dia, modal awal. Okey, dalam buku teks pun ada contoh muka surat 61. Okey, nak kira modal tu kita kena kira berapa yang dia bayar. Satu unit saham berharga RM1.50. Dia beli RM6,000, jadi RM6,000 darab dengan RM1.50. Kita akan dapat RM RM9,000. Okey, jadi modal awal dia adalah RM9,000. Yang kedua, kita kena kira jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan itu datang daripada dividen dengan hasil jualan dia lah. Okey, kita kira dividen pula. Dividen yang dia dapat adalah 4%. 4% darab dengan RM9,000 lah. Okey, daripada yang dia melabur tadi RM9,000 kan. Dia nak dividen dia 4% darab RM9,000, kita akan dapat RM360. Okey, yang ketiga, kita kena kira peningkatan harga saham dia. Okey, harga saham dia tu meningkat kan. Tadi dia beli RM1,500, lepas tu dia jual dengan harga RM1.80. Jadi, peningkatan harga saham sama dengan RM RM1.80 tolak RM RM1.50 sama dengan 30 sen. Okey, 30 sen. Jadi, keuntungan dia berapa? Keuntungan modal dia ialah 30 sen. Darablah dengan jumlah unit saham dia adalah 6,000. Okey, jadi dia dapat 1,800. Okey, jadi jumlah pulangan yang dapat adalah daripada dividen dengan ni lah 1,800 ni. Keuntungan daripada modal dia. Jadi jumlah pulangan ni adalah ROI sama dengan jumlah pulangan dia adalah 360 tambah 1,800. Okey, itu pulangan yang dapat. Nilai pelaburan awal ni adalah RM9,000 darab dengan 100%. Okey, jadi 360 tambah 1,800 kita dapat 2,160 per 9,000 darab dengan 100%. Tekan kalkulator kita akan dapat 24%. Jadi jawapan dia 24% lah. Mesti jawapan dia. Okey, cikgu rasa setakat tu saja untuk bab 3. Kamu boleh banyakkan latihan lagi lah untuk bab 3 ni. Banyak membaca, banyak buat latihan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.